Okay, sudah pukul 9.06 dah. So saya teruskan lah untuk tutorial kita hari ini. So sebenarnya kita sambung. So semalam kita dah masuk chapter 5 which is 51 berkenaan dengan gas. So saya dah buat penerangan basic assumption untuk gas. And then saya dah menerangkan juga calculation, gas punya law. Ada 3, Gauss law, Charles law dengan Avogadro's law. Which is apa ni ingat lah. Saya tak pasti saya ada cakap dengan korang ke tidak. Ayana kat ni Ayana. Okay, saya tak pasti saya ada cakap dengan awak ke belum. Rasa belum kot. Berita gembira, tak tahulah berita gembira untuk korang ke tak. Apa PSPM korang kali ini adalah dalam soalan dan dalam bentuk objektif ya. 30 soalan berbentuk objektif selama 1 jam 30 minit. Pembahagian soalan untuk setiap topik tu nanti saya share lah pada awak. Saya tak kena buat jadual, saya tak boleh share jadual yang daripada bahagian tu. Saya akan buat table yang baru. Tapi nak bagi tahu awal, ia adalah soalan objektif, 30 soalan dalam masa 1 jam 30 minit. And then pembahagian soalan tu saya share. Apa lagi nak tahu? Secara online lah sebenarnya. Apa-apa nanti saya akan bagi tahu kemudian lah sekiranya saya ada update lagi berkenaan dengan PSPM awak. Okay, so kita nak teruskan. So semalam kita dah buat soalan nombor 1, which is yang pertama dia berkenaan dengan Gauss law, yang kedua 1B dia berkenaan dengan Charles law, kalau 1C dia berkenaan dengan Avogadro's law. Sebab kenapa kita anggap kan kalau Avogadro's law dia bagi tahu sekiranya gas tu mempunyai volume yang sama, maksudnya dia punya mol pun sama. Atau kena tahulah untuk Avogadro's law, senang cerita kita boleh anggap bila volume gas sama, maksudnya awak punya mol gas pun sama tau. Mol gas pun sama pada gas yang berlainan. Tu yang kita boleh anggap semalam untuk yang C tu, di mana oksigen gas awak 0.25 mol pada 2500 cm3. So kita boleh anggap juga volume dia sama sebab dia kata occupancy volume. So kita boleh tahu dia punya mol pun sebenarnya sama je. So bila mol sama, kita nak cari, kita dah dapat mol, kita nak cari mass, darat je dah dengan mol lah. Mass nanti semalam saya telah, which is C adalah Avogadro's constant. Avogadro's law punya gas pula. Gas nombor 2. Okay, nombor 2, soalan macam ni pun boleh keluar. Tapi biasanya kalau objektif tak ada, maksudnya tidak ditekankan awak punya step lah. Janji awak kena ingat formula, aku tak ingat formula, adalah macam nak kira. Okay, and then soalan dia kata how many molecules are in the 448 0 ml NH3 dekat 0 degree Celsius dan pada ada punya pressure sebanyak itu. Okay, kat sini dah tahu dah. Okay, ini adalah volume. Ini temperature dia. Ini dia punya pressure. Okay, sekarang awak nak cari molekul. How many molecule? Okay, kalau ingat balik ni chapter 1, nak cari number of molecule, nak cari number of atom, nak cari number of ion, apa semua tu particles lah. Sebenarnya kalau kita nak cari number of particles, kalau ingat balik saya ingatkan awak lah particles. Bila kita nak cari number of particle, kita kena dapatkan mol kita darat dengan Avogadro constant. So dalam kes particles dia nak number of molecule. So bila dia nak number of molecule, kena cari mol lah. Mol untuk NH3 supaya nanti kita darat dengan Avogadro constant. Itu nak cari number of particles ataupun molecules, atoms ataupun ion. Okay, so awak ada volume, awak ada temperature, awak ada pressure. So tapi kita tengok kat situ, bila tengok kat situ volume okey lah, volume, temperature dengan pressure awak masih bukan ada mengikut yang awak nak. Sebab bila kita nak kira mol daripada PV equals to nRT, P awak kena dalam dalam ATM, V awak mesti dalam liter, T awak mesti dalam Kelvin. Kenapa macam tu? Sebab hari tu saya dah keluar, semalam saya dah cerita, awak punya R mesti kena guna 0.08206 liter ATM per mol per
Kelvin. So unit yang lain awak punya pressure mesti dalam TM, volume mesti dalam liter, temperature mesti dalam Kelvin. So ikutkan soalan tidak memberi pressure, volume dan juga temperature yang unit yang ikut R tu lah. So pertamanya kena dah tukar dulu pressure ataupun volume. Tukar dulu volume lah. Okay, tukar dulu volume 4480 ml. So tukar kepada liter. Bagi dengan 1000, so akan dapat 4.48 liter. So settle kat situ satu. And then tukar pada temperature pula. Temperature 0 degree Celsius. Tukar kepada Kelvin, akan dapat 273.15 Kelvin. Okay, and then pressure pula. Pressure punya 50.62.5 Newton per negatif 2. Kalau tengok balik list constant value, penukaran pressure nak daripada Newton kepada ATM, 1 ATM sama dengan 101.325 Newton M negatif 2. Kita tukar macam tu lah. Maksudnya kita guna circumetry. Awak ada daripada teori 1 ATM kebilangan 101. Tak ingat pun tak apa sebab awak ada list constant value ni pun 325 Newton. So 325 Newton per negatif 2. Tapi dalam soalan awak ada 56.62.5. Okay, so kita nak dapatkan dalam bentuk ATM, bahagi je lah. So harapnya kiralah bersama-sama. Janganlah duk tengok skrin saja. So harapnya tak adalah tengok skrin saja, tengok saya buat ni. Okay, and then kita dah dapat volume, dah dapat temperature, dah dapat pressure yang seperti unit yang dikendaki. So kita boleh masukkan dalam awak punya formula, which is kita nak dapatkan N tadi kan, sebab kita nak dapatkan mol. Nak dapatkan mol supaya nanti kita boleh darab dengan Avogadro constant. Okay, so pressure tadi kita dah dapat 0.5. Ni sebab objektif kan, kalau nak buat contoh-contoh pun tak apalah. Tapi kalau boleh buatlah cantik-cantik supaya awak boleh revise balik selepas ini. So ni 4.48 liter. So mol ni mol yang dia bagi, dia minta mol NH3. Tulis siap-siap mol NH3. So R 0.08206. Temperature 273.15. So dapatlah mol NH3 berapa? Kira berapa? Saya je duk kira ni. Dah berapa mol? Ada yang dapat? Ada kira? 0.901 0.01 0.1 Okay, kalau boleh sebab jangan bundakan terus. 0.1 macam saya tahu awak dapat 0.0999 kan? Jangan bundakan. Saya kata ambil je sebanyak tidak tu. Jangan bundakan dulu awal-awal. Tak apa. Dalam pengiraan awal-awal banyak-banyak pun tak apa. Okay, dah dapat mol. Jangan letak 0.0, jangan letak 0.1. Tu macam dah bundakan awal sangat-sangat tu. Okay, ini kita boleh dapatlah numbers of molecule. Di mana mol 0.993 darab dengan Avogadro constant 6.02 darab 10 kuasa 23. Dapatlah number of molecule. So kena ingat balik nak kira number of particles. Awak kena dapatkan mol darab dengan Avogadro constant. Harapnya ingat baliklah ni daripada chapter 1 ni. Dan number partikel awak boleh molekul, boleh atoms dan juga boleh ion. Depend pada soalan lah. Okay, so number of molecule, darab je lah terus dengan tadi 602 darab 10 kuasa 23 berapa? 6.016
05 darab 10 kuasa Tak apa, 22. ni ambil kalau untuk final answer awak nak bundahkan sehingga 2 hingga 3 titik perpuluhan tak mengapa. Okay, thank you Azfar. Azfar kan? Rifki. So ni Mana ada bukan Rifki. saya. Sorry, suara macam lebih kurang. Tak adalah, lain. Sebab tu macam thank you Rifki. Okay, so dapat lebih kurang macam tu. Tu dia lah molekul. Alamak. Hang. Apa hang? Okay. So dapatlah 6.016 darab 10 kuasa 22 molecules lah sebenarnya. Sorry, molecules. Okay, ni salah satu contoh soalan dia boleh tanya bila kita kaitkan dengan PVN RT. So bila kaitan dengan ideal gas equation ni banyak soalan dia boleh tanya. Calculation dia boleh tanya pasal mol, tanya minta pressure, balik dia minta volume ke, dia minta temperature ke. Dalam kes ni dia minta suruh cari mol. Tapi lepas tu dia minta molecules. Dia kaitkan dengan chapter 1 itu. So kena ingat balik lah pasal chapter 1. Okay, kalau tengok ni nombor 3, dia kasih density. Density gas X adalah 2.6 gram per liter. Kat situ awak dah boleh keluarkan, okay ni adalah density. So ini adalah temperature, ini adalah pressure. So dia minta, kalau perasan dia minta molar mass. Ingat balik kalau nak kira molar mass secara, kalau tak nak guna yang PVNRT yang dah tukar tu, awak ingatkan balik nak kira molar mass, awak perlu guna mass lah. Kena cari mass, nanti bahagikan dengan mol, dapatlah awak punya molar mass kat situ. Tapi senang cerita, guna je lah yang formula yang telah diberi tu. This adalah ini yang MR sama dengan mass RT over PV. Tapi soalan kasih density. Ingat balik density kan kat sini, density mass over volume. Okay, so senang cerita, saya keluarkan dulu formula. MR sama dengan mass RT over PV. Okay, tapi kalau tadi density sama dengan mass over V. So kita boleh gantikan density ni dalam formula ni tadi. Di mana kan mass over V, kita mass over V RT over P. Yang ni adalah density. So sebenarnya awak boleh terus direct kira molar mass sama dengan density RT over pressure. Kat situ. Kita boleh secara direct ni terus boleh kira. So tapi pertamanya kena make sure awak punya apa tu namanya temperature dengan pressure mesti dalam unit yang betul lah. So dalam kes ni kena tukar dulu temperature, which is 25 degree Celsius kepada Kelvin, sama adalah 273.15. So ni 298.15 Kelvin. Okay, and then pressure. Pressure dikasih kilopascal, 101 kilopascal. Okay, and then kalau tengok list constant value, 1 atm sama dengan 101.325 kilopascal. So kita boleh kira secara teoretikal, secara stoichiometris, 1 atm equivalent dengan 101.325 kilopascal. Tapi dalam soalan yang diberi adalah 101 kilopascal. So boleh dapatlah dengan ATM. So ATM akan dapat 0.997 ATM. Okay, lebih kurang lah. Okay, so dapatlah awak punya temperature, dapat awak punya pressure. Okay, and then dah tukar, so kita dah guna formula ni, masukkannya lah saja. Ini kita dah dapatkan molar mass, density soalan dah bagi 2.6, lepas tu R adalah 0.08206, T 298.15, bahagikan dengan P, pressure awak dah tukar dah 0.097. Kalau tak nak guna yang formula ni pun tak ada masalah.
Awak guna daripada asal lah, kira dulu yang density lah dulu. Maksudnya kira yang density, daripada density pun ada molar mass ni juga. So sama je lah macam mana pun awak nak dapatkan pengiraannya. Okay, and then tunggal terbalik, darab 0.9 darab dengan 29.815 bagi dengan 0.997. Darab berapa? Molar mass? 63.80. 63.80. Sorry, salah dengar. Dengarnya 3 je pula. Thank you Farisha. Unit Farisha? Unit? Ada unit ke tak ada unit? Semua diam. Ada unit ke tak ada unit? Ada unit tak ada unit? Semua siap dah ni. Semua masih berada di sana. Tak tinggalkan saya kan? Ada banyak. Tak ada ni. Unit dia apa? Gram mol -1. Gram per mol. Ha. Betul ke? Yang lain ke tak ada unit? Semua setuju ke dengan Azfar ke tak? Setuju. Setuju? Ya, ni molar mass ya. So molar mass kena ada unit iaitu gram per mol. So kalau lah contoh soalan untuk objektif, dia bagilah A, B, C ada A 63.8 tak ada unit. Satu lagi B 63.8 gram per mol. Awak kena ingat balik lah. Molar mass ada unit. Ingat balik. Molar mass ada unit. Kalau RMM, ingat balik chapter 1, relatif. Yang RMM tu ataupun RAM tu ni no unit. Ni ingat balik ni. Ni chapter 1 ni. Molar mass ada unit. Relative molecular mass ataupun relative atomic mass tak ada unit. So ingatkan balik lah. So dalam kes ni dia minta molar mass MR, which is molar mass adalah unit 63.8 gram per mol. So kena tengok balik. Tiba dia bagi A, B unit, value yang sama, satu tak ada unit, satu tak ada unit. Kelabah kan awak kan. Okay. So pergi soalan nombor 6. Soalan nombor 6. Dia minta pressure pula. Dia minta pressure. What is the pressure of gas mixture composed? Dia kasih mass. Ni mass. And then kasih mass untuk NE juga. Dah ada dua lah gas. Kat sini ada N2, ada NE. Lepas tu occupy, ni volume. Dan juga temperature. Dia minta pressure of a gas mixture. Okay, maksud kat sini awak kena faham betul-betul ayat dia. What is the pressure of a gas mixture? Dia bukan minta gas setiap satu, tapi dia minta total gas. Maksudnya dia minta gas yang ada mixture, yang ada campuran nitrogen dengan neon ni. Maksudnya kat sini sebenarnya dia minta PT, pressure total. So kalau ingat balik semalam saya ada ceritakan, sekiranya berkenaan dengan partial pressure lah, sekiranya awak nak cari pressure total. Kalau kita nak cari pressure total, PV equals to N awak pun kena N total R. So dalam kes ni kita ada dua gas kat sini. Dalam kes ni soalan awak ada dua gas, which is N2 dengan NE. Dia minta pressure gas mixture. Awak kena faham ayat tu di mana dia minta gas, pressure gas yang ada campuran nitrogen dan neon. Maksudnya total gas lah, total pressure lah. Kat sini benda pertama kena dapatkan soalan minta pressure total. Awak dah ada dalam soalan, awak dah ada volume, awak dah ada temperature. So ni sebenarnya ni dia punya value dah ada. Yang kita nak dapatkan PT. Okay, volume dah ada daripada soalan, temperature dah ada daripada soalan. Sekarang kita nak dapatkan mol total dulu supaya nanti kita boleh kira lah pressure total. Okay, sekarang nak dapatkan mol total. Nak dapatkan mol total, kena tambah mol daripada N2 tambah dengan mol daripada neon. Sebab diorang ni gas yang ada dalam bekas tu kan. Mixture of gas consists of nitrogen
dengan neon. So pertama kena dapatkanlah mol. Nak dapatkan mol, macam mana nak dapatkan mol kedua-duanya? Kena dapatkanlah daripada mass. So benda pertama kena dapatkan mol N2 daripada mass N2. So kiranya mass kita bahagikan dengan molar mass gram per mol. Nanti dapatlah. Benda pertama dapatlah mol N2. So 0.0875 berapa gram pula? Mol. Okay. Ni nak kira mol untuk Ni pula, which is 310 gram. Kalau tak ingat, tengok balik list constant value. By sekarang, by now dah kena biasa dengan list constant value tu table RAM dengan list constant value. Sebab itu je lah yang awak akan dapat dalam exam nanti. Jadi table tak ada, apa pun tak ada. Kalau neon 20.2, betul tak? Kita tengok kat table. Betul. Okay, so boleh kira. Bolehlah kira neon punya 0.15345 ambil sikit per mol. Per mol tak? Mol. Okay, so dari sini kita dah dapat mol total. Mol total sama je lah 0.0875 tambah dengan 0.1535 akan dapat 0.241 mol. Okay, and then kita boleh kira PT, tapi kena make sure volume dalam liter, okay, volume dalam liter settle, tapi temperature kena tukar kepada Kelvin, iaitu bila temperature tukar kepada Kelvin 25 degree Celsius tambah dengan 273 tadi 298.15 Kelvin. Kena tukar kepada Kelvin lah. Okay, and then barulah boleh kira PT, okay, V yang dia bagi 2.5 liter, N total yang awak dah kira 0.241, R 0.08206, T 298.15. So in the end dapatlah PT. Darab dengan 298.15. So bahagikan dengan ni. Okay, so PT, pressure total dah berapa? $119. Hah, 119? Ya, kira lagi. Kira lagi Zikri. Macam lain betul daripada saya. Darab dulu yang belah kanan ni, masa nanti bahagi dengan 2.5. 2.3 2.359 unit ATM. ATM lah. PA kenapa nak PA pula? Pressure bila kita guna PV-nRT ideal gas equation kena ATM tu ni pun satu hal juga. Kena tahu unit ni. Sebab kenapa tengok balik nilai R? Tengok balik nilai R. R liter, ATM dengan Kelvin. So kalau lupa tengok balik list constant value lah. Nilai R awak tu, nilai unit R tu adalah apa. So ini PT awak mesti dalam keadaan ATM. Zikri dapat kira? Boleh Zikri? Dapat, okey. Salah tekan kalkulator lah tadi. Harapnya janganlah salah. Ni nasib baik objektif tak ada nak tekankan jalan pengiraan. Jalan pengiraan macam contengnya, tapi kena make sure betul lah juga. Janganlah salah. Okey, bagi nombor 7. Okay, sekarang kita dah masuk pasal partial pressure lah sedikit. Dia kaitkan dengan partial pressure. Kalau ingat balik partial pressure, so nak dapatkan PT, kita kena tambah nak dapatkan PT bila kita nak guna PV-nRT ni, N awak mesti dalam mol total. Okay, tadi soalan dia minta pressure total. Sekarang soalan, kalau soalan nombor 7, soalan terus nombor 7, dia bagi a sample of gas 5.88 atm. Dia dah bagi a sample of gas. Dalam gas tu ada contain CH4, H2 dengan He. Bermaksud pressure yang diberi ni awak kena faham dia adalah PT. Pressure total. Sebab dia bagi tahu
pressure, satu sampel pressure 5.88. Dalam 5.88 atm tu ada gas CH4, ada H2, ada He. So ada 3 pressure kat dalam awak punya contain apa ni, dalam sample of gas tu. Maksudnya adalah partial pressure CH4, H2 dengan He. Okay, sekarang soalan terbalik pula. Dia minta partial pressure of each apa ni, awak punya gas tu, CH4, H2 dengan He. So kalau kat sini awak boleh guna, nak ikutlah cara senangnya ingat balik yang pasal mole fraction hari tu, di mana nak kira pressure, partial pressure daripada mole ataupun daripada mole dan juga daripada PT, pressure total. Nak dapatkan, contoh nak dapatkan pressure CH4, awak kena cari mole fraction CH4 darab dengan pressure total. Okay, ingat balik mole fraction. Nak dapatkan mole fraction mesti mole CH4 bahagi dengan mole total. Itu caranya lah. So konsepnya sama bila awak nak cari pressure untuk yang lain pula, H2 dengan He. Di mana kena guna mole fraction. Ni terbaliklah pula daripada pressure total dapatkan partial pressure. Kenapa kita kena guna ni? Sebabnya soalan dia tak ada bagi temperature, dia tak ada bagi volume. So dalam kes ni kita susahlah nak guna PVNRT. Boleh je kalau nak guna PVNRT sebab, tapi soalannya masalahnya soalan tak ada bagi tadi kalau PV plus NRT, soalan tak ada bagi V, soalan tak ada bagi T. Ni tak ada. So tak boleh kita nak guna PVNRT. So terpaksa kita guna mole fraction. So step pertama terpaksa kena kira dulu mole untuk setiap gas tu. So kena kira mole CH4 1.2. Lepas tu kena kira mole H2 dan kira mole He. Mole He. Supaya nanti dapatkan setiap mole, akan dapatkan, kita tambahkan semua supaya nanti dapat mole total. Dah dapat mole total, bolehlah kira partial pressure setiap satu menggunakan mole fraction. Itulah sebenarnya. Panjang jalan kerja ni panjang sikit lah. Tapi kemudianlah tak ada jalan kerja kan. Tapi cara nak dapatkan tu macam tu lah. Okay, so kira-kira dulu untuk CH4. 12 tambah 4, so ni 16 sama dengan 1.2 bagi 16. So ni 0.075 mol. Yang ni master bagikan dengan 2. So ni 0.2 mol. Okay, untuk HE 0.1 bagi dengan HE dia punya molar mass 4. So 0.1 bagi 4. And then ni 0.025 mol. So akan dapatlah mol total. Tambah je lah semua ni untuk dapatkan mol total. So 0.075 tambah dengan 0.2 tambah dengan 0.025. So akan dapat 0.3 mol. Okay, dah dapat mol setiap awak punya gas, dah dapat mol total. Bolehlah kira partial pressure untuk setiap satu. Cara dia macam ni lah. So bolehlah guna kira pressure untuk CH4 dulu, di mana mol CH4 bahagikan dengan mol total darab dengan pressure total. Okay, sekarang ni mol CH4 0.075 bagi dengan mol total 0.3 darab dengan pressure total 5.88. Itu cara satu-satu lah. And then pressure H2 pun sama juga, guna mol H2 bagi dengan mol total darab dengan pressure total. Okay, nak dapatkan partial pressure HE sama juga mol HE bagikan dengan total mol darab dengan pressure total. So macam itu saja. So kena kira satu-satu. Okay, yang pressure CH4 dapat kat 1.47. Dapat. Terima kasih. Maksudnya kira lah tu. 92 ni ATM.
Bagi dengan 0.3 darab dengan 5.88. Okey, so dapat 0.49. Dapat ke setiap satu punya partial pressure? Dapat. Okey, dapat. Okey, so sekarang so settle lah. Itu caranya lah. Sebab kita terpaksa guna mole fraction sebab soalan tak ada bagi V, tak ada bagi T. So kita tak boleh guna PV and RT. Kalau ada lagi senang lah sebenarnya. Tak payah nak kira mole total ke ataupun setiap partial pressure. Tapi sebabkan soalan tak bagi volume dengan temperature, kenalah kira satu-satu macam ni cara dia. Okay, and then V dia minta total pressure sekiranya kita removekan HE. Maksudnya HE ni tak ada. So macam tu tambah je lah dua benda ni. Tambah je lah dapatkan pressure yang baru di mana kita tak ada HE ataupun daripada pressure total ni tolak je lah dengan pressure HE ataupun tambah je lah pressure CH4 dengan pressure H2. Ikutlah mana-mana, jawapannya sama je. Contoh saya tolak je lah pressure total tolak dengan pressure HE. Di mana kita buang HE tu. So sepatutnya pressure yang baru P yang new kita bagi pressure total new lah. So 5.39 ATM. Ni yang baru. Rasa sampai kurang sama yang 1.47 tak 4.9. Sama je lah. Kiranya kalau awak tambahkan yang ni pun sama je jawapan dia. Kalau awak tolakkan 5.88 tolak dengan 0.49 pun jawapan dia tetap sama. Ini untuk jawapan. Ini untuk jawapan B. Ya, macam tu je lah untuk partial pressure. Okay, so settle. Kita pergi soalan nombor 8. Okey, soalan nombor 8. Kalau ingat balik dia berkaitan dengan Dalton's Law. Which is berkaitan dengan yang partial pressure juga. Tapi dia berkaitan dengan yang water displacement method. So, macam mana nak tahu soalan tu berkenaan dengan water displacement method? Tak payah risau, soalan mungkin akan cakap. Di mana kata collected by displacement of water. Dalam soalan tu dia akan bagi tahu awak punya soalan tu berkaitan dengan displacement method punya eksperimen tu. So dalam kes ni kita tahulah pressure yang didapat tu, contoh yang ni. Maksudnya yang ni lah, pressure ni 750 mm Mercury ni adalah pressure total di mana termasuk sekali dengan pressure air. Ingat baliklah hari tu Dalton's Law bagi tahu pressure total, sebenarnya pressure yang awak dapat ni 750 ni yang kita dah collect ni adalah pressure di mana pressure O2 tambah dengan pressure H2O sekali. And then dalam soalan jangan risau, soalan akan bagi tahulah selalunya vapor pressure water berapa. Ikutlah kalau soalan tu dah bagi ataupun kalau dia tak bagi, awak boleh tengok balik list constant value. Ada vapor pressure of water yang saya bagi secara constant. Vapor pressure of water adalah 23.8 torr. Tapi dalam kes ni soalan bagi. So kita boleh dapatlah kira pressure O2 yang sebenarnya berapa yang kita collect lah. Di mana pressure total tolak dengan pressure water yang diberi dalam soalan. Ini dalam mm Mercury. So 750 tolak dengan 21.1. So inilah sebenarnya pressure untuk H2. Okey, lepas tu kalau set dalam ATM. Nak tukar dalam ATM bahagikan dengan 760. Akan dapat 0.959 ATM. Inilah ATM lah. Okey, so settle. Sebenarnya tengok balik soalan lah. Dia kata dari sampel Ag2O is heated, dia kata gas oksigen adalah dia dapat temperature dan juga pressure tersebut. Okay, dia bagilah balance equation and then dia minta what's the volume of wet oxygen gas in cm cube. So maksudnya dia minta volume of untuk awak punya oksigen tu berapa. Okay, sekarang ni awak dah ada pressure, so settle, kita dah ada pressure. Okay, and then dalam soalan dah bagi temperature. Kita nak guna PV&RT ni. Kenapa kita guna PV&RT? Sebab soalan minta volume betul. So soalan minta volume ni. Soalan minta volume. Pressure kita dah ada. Temperature soalan dah bagi tahu.
Sekarang ni nak dapatkan B, kena dapatkan N lah. Tapi ni kena dapatkan N untuk O2. Macam mana nak dapatkan N untuk O2 pula? Macam mana dapatkan mol O2 rasa-rasanya? Ada idea macam nak dapatkan mol O2? Tak ada? Okay, tak tahu macam mana nak dapat. Janganlah. Okay, sekarang ni awak ada stoichiometry. Awak ada bagus, saya tak tahu. Okay, Madam. kita jujur ya. Ya Zikri. Mula-mula dapatkan mol argentum oksida. Lepas tu Okey. sebab argentum oksida dalam persamaan tu argentum oksida ialah 2. Jadi oksigen mestilah separuh daripada dia kan. Ya, bagus Zikri. Ya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih Zikri. Ada kawan awak yang tahu pun ingat balik stoichiometry. Awak ada sekarang ni dia bagi berkenaan Ag2O. Dia bagi mass daripada Ag2O. Ingat, mass kita boleh cari mol. So tadi Zikri bagi tahu daripada Ag2O ni kita dapatkan mol, and then nanti kita tengok persamaan, stoichiometry tengok persamaan daripada Ag2O kita boleh dapatkan mol O2. Thank you Zikri. Bagus Zikri. Okay, so dari situ kena first nak dapatkan mol O2 daripada stoichiometry daripada Ag2O. Sebab tu dia bagi equation tu, balance equation ni berkenaan dengan stoichiometry. Dia gabungan daripada chapter 1 tu. Ada sikit-sikit campur. Okay, so pertamanya kena dapatkan mol Ag2O awak. Daripada 1.49 bahagikan dengan kira argentum silver, Ag tu silver 107.9 darab 2 sama dengan 16. Okay, dapat sini 231.8. 49 bagi dengan answer 6.428 kurang negatif 3 mol. Okay, ni mol Ag2O. Sekarang nak dapatkan mol O2. Tadi Zikri bagi tahu kita guna stoichiometrical persamaan berdasarkan persamaan daripada equation. So from equation kita tahu kita guna 2 mol Ag2O. Equivalence dengan 1 mol dengan untuk reakan 1 mol O2. So daripada Ag2O tadi, tapi sebenarnya awak punya eksperimen hanya guna ini sahaja Ag2O. So tadi dia kata bahagi 2 je lah. Ada separuh daripada mol Ag2O. Bahagikan 2. So dah akan dapat 3.214 10 negatif 3 mol O2. So dah dapatlah mol O2. So kita bolehlah kira volume O2. So masukkan dalam PV equals to nRT. So P kita dapat satu baliklah P equals to nRT. P tadi dah kira 0.959. V yang kita nak kira volume O2 N 3.214 10 negatif 3 R 0.08206. Lepas tu T temperature mesti dalam Kelvin. Tukarlah siap-siap patutnya tadi T 23 degree Celsius tukar kepada Kelvin. So akan dapat 296.15 Kelvin. Ni 296.15 Kelvin. Okay, in the end nanti dapatlah volume O2 3 point Okay, so saya dapat volume dia 0.0814. Lebih kurang 45. Sama ke? Sama.
Sama. So nak tinggalkan macam tu ke? Ingat boleh dalam liter lah. Nak tinggalkan macam tu ke? Teka final answernya. Final answer macam tu je ke? Tak. Kenapa tak? Kenapa tak Mira? CM3. Sebab soalan dia minta dalam CMQ. Ni pun nanti tiba-tiba objektif A dia bagi 0.0815 liter. B baru dia tukar kepada CMQ ataupun ML. Awak kalau tak perasan, habislah duk cok kira, tekan. Okey terus dapat 0.0815. Terus jawab A. Macam tu. Tapi kena baca balik soalan betul-betul. Dia minta volume dalam keadaan CMQ. So kena tukar kepada ML lah sebenarnya, which is kita bahagi pula darat dengan 1000. So 1, 2, 3. So akan dapat 81.5 CMQ. So make sure baca balik soalan. Dia minta dalam apa, awak punya volume pressure tu dalam keadaan apa unit dia. Dalam kes ni saja nak kelirukan awak. Contoh ABC nanti pun lagi keliru lah. Jawapan dah ada. Cuma nak kena pilih je. Okay, itu soalan yang collection number butter. So collection by displacement method tu pastikan yang ni lah. Yang ni awak kena ingat lah. Ingat pressure yang di collected over water adalah pressure total, di mana pressure dia adalah hasil tambah pressure kita nak dengan pressure air. Untuk pressure air, tengok pada soalan sama ada vapor pressure air tu soalan bagi, ataupun kalau tak bagi, kena tengok balik pada list constant value yang semalam saya bagi tahu. Pressure vapor pressure water secara constantnya adalah 23.8 torr ataupun mercury lah, sama je lah sebenarnya. So secara constant, tapi tengok pada soalan lah. Kalau kes ni soalan dah bagi, sekali ikut soalan, jangan kau ngada-ngada pula nak ikut constant value. Jangan nanti salah jawapannya. Okey, itu soalan nombor 8. Okey, soalan nombor 11 last. Dia lebih kurang sama je. Di mana dia cari mol. Okay, dia suruh cari mol HNO2, tapi dia bagi info berkenaan dengan NO2. So sekarang ni awak kena kira dulu mol NO2. Sama macam tadi, kena kira mol NO2. Nanti kita akan buat stoichiometry supaya dapatkan mol HNO3. Okay, so pertamanya ni volume. Okay, ni pressure. Okay, ni Kelvin. Okay, tak banyak benda kot kena tukar. Pressure memang dalam ATM, temperature memang Kelvin. Okay, temperature memang dalam Kelvin, settle cuma volume tukar kepada liter. Ni 0.75 liter lah, dia tukar kepada liter. Okay, sekarang kira dulu guna PV equals to nRT. So dalam kes ni kita terpaksa dapatkan dulu NO2 punya mol lah. Kita ada pressure, ada volume, ada temperature. Okay, masukkan awak punya pressure 3.2, volume 0.75. So N yang awak dapat tu adalah NO2 punya dulu. Sebab kenapa kita dapat NO2? Sebab dia kasih information 750 ni untuk NO2. Awak tak tahu lagi HNO3 tu berapa. So ni 0.8206. 0.8206. Lepas tu T 290. Okay, so akan dapat mol NO2 dahulu. Kena kira lah. Okay, dapat 9.9. Betul ke? Macam besar ni. 156. Betul ke? Macam besar ni. Salah. Okay, saya salah. Ada yang betul sama dengan saya ke? 9.92. 9.92 tu saya kira lain ni. 3.2 darat dengan 0.75 bahagikan dengan 0, bahagikan lagi dengan 0.0806. Saya dapat 0.1.
Dapat 0.1. Dapat 0.1008. 8 banyak sikit. Macam mana korang kira? Ini bawa sebelah semua bawa sebelah. Tadi saya terbawa belah kanan, patutnya kena bawa belah kiri lah, bahagikan belah sana. Boleh ke yang lain? Pengiraan ni? Boleh. Okey, dapat mol NO2, barulah kita buat stoichiometry. So daripada equation, from equation, kita tahu bila kita guna 3 mol NO2, kita akan hasilkan 2 mol HNO3. So, tapi dalam awak punya NO2, kita guna sebanyak itu saja untuk hasilkan berapa? So, 0.010 0.085 bahagi 3 darab 2. So, akan dapat mol HNO3 0.0672 mol. Ni untuk HNO3 secara stoichiometri saja. Ni simple lah, secara direct saja, tak ada nak manipulate tadi kan. So banyaklah jenis soalan yang dia boleh keluarkan. Tak semestinya spesifik pada sesuatu molekul saja, dia boleh minta molekul lain, compound lain, tapi dia bagi tahu daripada balance equation. Contoh lain dia boleh minta NO pula ke, ataupun tiba-tiba dia minta mass untuk NO berapa, mass NO yang produce berapa. So konsepnya sama lah, dapatkan mol NO, nanti darab dengan molar mass supaya dapat mass. Okay. So saya tinggalkan ada beberapa soalan lagi dalam soalan 5.1 calculation tu. Boleh try buat untuk sekadar awak punya latihan. Okay, so ada apa-apa ke? Setakat tu saja kita punya tutorial hari ini.